Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Sunan Abi Daud, koleksi hadis-hadis fiqh daripada sanad yang didapati ataupun yang ditakhrijkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud merupakan salah seorang imam daripada Imam Kutubus Sittah. Kita ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, kemudian Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Jadi Imam Abu Daud kita dah cerita dalam malam pertama kita dulu tentang kelebihan dan keistimewaan beliau. Ada orang berpendapat Imam Abu Daud ini mazhab dia sendiri. Ada orang berpendapat mazhab Ahmad bin Hanbal, dan kebanyakan berpendapat berdasarkan koleksi kumpulan hadis-hadis Imam Abu Daud ini, Imam Abu Daud bermazhab Syafi'i. Maka kerana itu kita ambil keputusan itu untuk kita membacakan kitab ini di masjid ini. Dan tuan-tuan masjid ini, Masjid Al-Muhsi ini adalah satu-satunya masjid yang saya bawa kitab ini. Ada beberapa masjid dan surau di luar yang saya bawa kitab yang identical. Kitab sirah para nabi, kitab tentang para nabi tu banyak lah. Kemudian ada hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin, hadis 40. Kita sikit kita bawa adab mufrad. Tapi untuk hadis-hadis fiqh dalam ibadat ini, saya bawa di masjid ni sahaja. Ya, besar harapan saya agar kita yang dah biasa mai daripada awal itu kita teruskan mai, yang belum mai kita bagi ramai. Sebab hadis-hadis yang dibacakan dalam ni banyak yang simple-simple yang memang kena kat kita hari-hari. Kadang-kadang kita bila membicarakan tentang hadis-hadis yang besar-besar, kita dengar lah, kita rasa lagu tak boleh nak connect dengan benda tu pasal dia jauh sangat, dia besar tentang jihad dan sebagainya. Tetapi dalam Sunan Abi Daud ini, Imam Abu Daud kumpul koleksi hadis-hadis start daripada mana saya cerita sebelum ni. Hadis pertama tu start daripada nak cari tempat nak kencing berak sampai cara kencing berak. Nah, dan malam ni kita masuk kepada bab nombor 6, bab kaifa takashufu 'indal hajati, iaitu bab cara bagaimana kita nak takasyuf, nak menguruskan pakaian kita bila kita nak masuk berak. Sebut berak tak apa ke tuan-tuan? Tak apa ke noh? Betul lah noh. Tu bikin kalau nak sopan lagi daripada berak, apa dia? Buang air besar kot. Tapi rasa lagu jauh sangat pula. Sebut berak lah senang. Noh. Ada hadis tuan-tuan, itu yang kata Islam ni agama yang sempurna, noh. Sampai tahap nak letak baju di mana, nak urus baju lagu mana ni, ada hadis. Tu yang saya seronok kitab ni. Saya pilih kitab ni dekat masjid ni sebab saya ingat masjid ni dekat dengan rumah. Jadi kita pun tak banyak masa yang lama untuk nak study teruk-teruk kan. Jadi dekat ni senang. Dan lagipun tuan-tuan pun dekat-dekat. Mungkin kena adik-beradik apa kita tak tahu kan. Maka kita pilih hadis yang rakyat, yang kata maksudnya yang semua dekat dengan kita. Tuan-tuan boleh relate, siapa pun tuan-tuan, daripada yang paling muda sampai yang paling tua, semua boleh relate dengan hadis ni. Yang kita akan bacakan dalam kitab Sunan Abi Daud ini. Baik, kita mula teruslah. Masuk bab 6 tuan-tuan. Ke depan tuan-tuan, kalau siapa yang ada lebihan keuangan nak belilah. Saya tak jual lah, tapi banyak di kedai buku, banyak di Shopee kitab Sunan Abi Daud ni. Tak payahlah beli yang macam ni original. Dia tebal sangat. Mungkin tuan-tuan boleh beli yang terjemahan ke, yang mukhtasar ke, tak ada masalah. Ataupun kadang-kadang dia bahagi ikut perincian bab-bab, boleh juga. Yang sini original. Tapi kalau tuan-tuan nak beli yang ni, alhamdulillah lah. Tapi saya ingat tak payahlah. Beli yang ada terjemahan lagi senang. Contoh nak study di rumah kan. Kalau beli sama macam saya terus, sudut senang kita nak tanda berapa apa kita berhenti kan. Tapi tak apalah. Tapi kalau tak ada pun tak apalah. Tak apa, jangan takut. Main lah, tak apa. Kalau ada saya lagi seronok. Kita boleh tanda sama-sama. Tak ada pun tak apa, main duduk dengar. Baik. Hadis nombor 14. Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Waqi' an A'mash an rajulin an Ibnu Umar
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Pendek ya. Kata hadis ni daripada Zuhair bin Harb. Imam Abu Daud riwayat daripada Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ni satu tok guru besar juga, tok guru Imam Bukhari dan Muslim juga. Zuhair ni riwayat daripada Waqi'. Waqi' ni siapa? Waqi' bin Al-Jarrah, tok guru besar dekat Kufah. Dia salah seorang tok guru kepada Imam Syafi'i. Satu ketika tuan-tuan, Imam Syafi'i pernah pergi melewati pasar. Lepas tu ada seorang perempuan tak tahu siapa berjalan, terselok, ternampak betih sikit, bukan betih sangat pun, atas buku lali sikit. Imam Syafi'i terpandang begitu ya. Dia susah hati. Allahu Akbar. Dia susah hati. Kemudian dia rasa lagu hafalan dia berkurang. Dia pergi jumpa dengan Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Imam Waqi' bin Al-Jarrah beritahu kat dia untuk menundukkan pandangan. Kerana bila kita menundukkan pandangan, maka dia menambahkan ingatan kita lagi. Imam Waqi' bin Al-Jarrah ni tuan-tuan, masa saya mengaji dulu, saya dapat assignment khas untuk kaji dia seorang saja. Jadi saya agak tahu lebih lah bahasa dia. Bukan saya ni tahu lebih. Dia tu Imam Waqi' bin Al-Jarrah ni saya kaji lebih sikit berbanding imam yang lain, sebab kebetulan saya kena topik dia tu. Mula saya tak kenal, saya tahu nama saja. Tapi bila kita dah dapat assignment tu kena buat cari dia tu, baru saya tahu Imam Waqi' bin Al-Jarrah ini ialah satu khazanah ilmu yang besar. Banyak tuan-tuan sumbangan dia terhadap ilmu hadis. Cuma di penghujung usia dia ada berlaku sedikit ikhtilaf. Dia tersilap sikit, tapi di hujung usia, mungkin faktor umur dan sebagainya. Saya nak cerita tak mau benda ni, cerita bila tak bolehlah sembunyi kan. Imam Waqi' bin Al-Jarrah imam yang siqah, dia adil, bermaksud dia adil ni amalan dia baik, dia ni wara' soleh. Dan dia ni semayang malam ni tak ada orang boleh ting dia dekat Kufah tu. Puasa sunat dia banyak, tak ada orang boleh ting dia. Menangis dia tengah malam, tak ada orang boleh ting dia. Begitu juga dia ni dhabit, iaitu ingat hafalan dia. Cuma ada sedikit komentar daripada para ulama mengatakan, saya cerita tak apa dia, dengan tujuan wallahi kita bukan nak merendahkan ulama, saya cerita saja. Ada sedikit komentar daripada para ulama jarh wa ta'dil mengatakan, ulama jarh wa ta'dil ni siapa? Ulama yang duk tengok balik semua nama-nama di atas dalam hadis ni. Dia ni lagu mana? Dia ni lagu mana? Dia ni lagu mana? Macam kita nak beli barang dekat Shopee, seling kita tengok harga, kita akan tengok apa? Tengok review, betul tak? Tengok review produk ni macam mana. Hadis pun macam tu lah. Sebelum kita nak terima hadis tu, depa ni ulama sebelum depa riwayat buat masuk dalam kitab depa ni, depa cek seorang dulu. Jadi bila di mana depa cek Imam Waqi' bin Al-Jarrah, ada satu benda sifat dia yang kurang dipersetujui oleh ulama yang lain. Okey, iaitu Imam Waqi' bin Al-Jarrah ni dia suka minum nabis kufah. Nabis kufah. Nabis kufah ni saya nak terjemuh dengan bahasa kita ni, saya tak tahu nak kata yang ketum kot lagu tu lah. Bukan yang ketum, tapi nabis ni dia sejenis minuman yang peram. Dia kalau minum banyak dia mabuk, tapi dia bukan arak. Kalau untuk resepi nabis ni memang dinisbahkan dengan arak, tapi nabis kufah tak macam tu. Resepi kufah ni lain. Saya nak kata macam mana? Dia tak mabuk tapi dia layan dia gitu. Maka ada sebahagian ulama yang tak biasa menzalimi para orang di Kufah mengatakan tak elok lah, macam mana imam boleh pergi minum yang tu. Tapi Imam Zahabi yang datang kemudian, dia datang kurun ke-7, kurun ke-8 ni, bila mana disebut dalam penilaian dia dalam Mizanul I'tidal, dia kata mana nak dicari imam yang sehebat Waqi' bin Al-Jarrah. Khazanah ilmu dia mendunia. Tapi dia ada sedikit lah benda ni, iaitu dia suka minum nabis kufah. Tapi dia tak mabuk. Cuma kalau dia tak minum alangkah baik. Maknanya cara dia nilai ulama tu sopan, tanpa merendahkan kredibiliti Imam Waqi' bin Al-Jarrah tu. Bila saya baca sirah tu, saya teringat mungkin sebab tu Tok Guru Pondok Isyak Okok Daun lah kot. Kan? Lagu tu je kot. Bukanlah pi sopa Isyak Paipon tu dah lah kan. Lagu tu ya. Imam Zahabi pun sebut. Dia kata ada sedikit lah dia suka minum nabis kufah, tapi tak mabuk. Dia cuma mungkin tak boleh buang beat dia kot. Saya duk teringat kalau ulama Melayu pondok-pondok lagu Isyak Okok Daun tu kot, lagu tu lah. Tapi tuan-tuan jangan ambil cerita ni Isyak Okok Daun boleh tu Imam Suang boleh. Tidak ada begitu. Dia kaedah dia bukan begitu. Meskipun ada perbahasan lah tentang Okok Daun dan sebagainya, yang tu kena sembang tepi ya. Baik.
Tapi macam Imam Zahabi kata, kalau dia boleh tinggalkan terus, alangkah eloknya. Saya pegang macam tu ya. Baik. Boleh tuan-tuan, Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Imam Waqi' bin Al-Jarrah ambil pada A'mash. A'mash saya dah sebut dah hari tu, kita ada cerita dah. Sulaiman bin Mihran. Tok guru besar dalam ilmu hadis. Mata dia ada kata buta, ada kata rabun, ada kata ada problem sikit mata. Sebab tu bagi A'mash. A'mash ni gelaran dia, nama dia Sulaiman. Pernah satu ketika dia masuk masjid, orang dah mengajar hadis. Ada ajar hadis tapi ajar hadis nipu, ajar hadis palsu. Ajar hadis tapi hadis yang palsu. Lepas tu dia selok baju dia duduk cabut bulu ketiak tengah duduk majlis. Maka ustaz duduk atas tu marah, tak kenal dia siapa. Yang syoknya yang duk mengajar ni pula kata, aku ambil hadis ni daripada A'mash. A'mash duk tu dia tak kenal. Dia jual nama. A'mash duk cabut bulu ketiak. Maka ustaz duk mengajar ni marah. Untuk tu dah lah kan. Apa punya pengotor dia cabut bulu ketiak dia malam majlis ilmu. Maka dia kata, aku cabut ni sunnah, korang-korang ni sunnah, hang ni penipu atas nama Nabi, dosa besar. Dia kata, yang Ahmad dia lain macam lah. Orang bila pandai ni dia punya gaya lain macam lah. Tuan-tuan tengoklah masjid ni, kok ada cabut bulu ketiak tu, Tok Imam Sang jaga. Baik. An rajulin, A'mash ambil pada seorang lelaki. Yang ni dia main teknikal ni. Tapi saya ingat saya tak payah cerita kau nak cerita tak. Nanti dia jadi kompleks sangat tu. Tapi kalau tuan-tuan nak saya cerita, saya boleh cerita lah. Tapi saya ingat tak payahlah, kompleks sangat. A'mash ambil kat seorang lelaki. Lelaki ni tak tahu siapa. Kalau dalam hadis dia turunlah martabat dia, sebab kita tak tahu. Nak nilai macam mana, tak tahu siapa lelaki ni. Dia jadi waham. An rajulin, lelaki ni pula ambil daripada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar pula cerita. Tapi lelaki ni sebenarnya bila lama-lama orang kaji, orang tahu lelaki ni siapa? Qasim bin Muhammad, iaitu cucu Sayyidina Abu Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar tu anak Sayyidina Abu Bakar lah. Muhammad bin Abu Bakar ada krisis sikit, dia pernah terlibat dalam kes nak bunuh Sayyidina Osman tu. Tapi dia tak bunuh. Dia masuk pi dalam bilik Sayyidina Osman dah. Bila Sayyidina Osman peringat dia pasal ayah dia tinggal, dia cabut, dia tuang. Tapi orang lain yang bunuh. Qasim ni anak dia. Qasim ni lelaki ni dan dia siqah. Qasim ambil pada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar cerita. Dia kata apa? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya idza arada hajah, bila Nabi kita nak pergi buang air, la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Dia baginda takkan angkat baju dia sampai baginda duduk, sampai nampak betul-betul tak ada apa dah, barulah baginda angkat baju. Saya nak tunjuk, boleh tak? Boleh, tak payah mic ni boleh tunjuk kan? Tunjuk sikit cerita kan, tak apa kah? Sopan nak sebab macam ni? Bila Nabi nak duduk cangkung ni, nak buang air besar ni. Kalau kita orang Melayu tak dan duduk lagi, kita dah sintin lagu tu dah. Ni sintin. Kadang-kadang saya minta maaf, tengok di masjid pun duk jadi kau. Tak dan masuk belayak lagi, sintin lebih ni. Nampak pohon-pohon ni. Tak kena. Nabi ni sampai tahap apa? Sebelum duduk ni, Nabi tak sintin lagi. Abdullah bin Umar kita sampai Nabi dah duduk dah, sampai baju ni terkena tanah. Lagu tu barulah. Sopan nak sebab aku ni. Sampai terkena sikit. Hampir tak ada, barulah. Okey, barulah Nabi angkat. Tuan-tuan nampak tak? Sampai bawah baru angkat. Bukan lagu kita, tak ada masuk belayang lagi, duduk kat koridor dah angkat sampai nampak paha dah. Itu Nabi punya sifat malu dan adab Nabi. Baik. Kita cerita kenapa. Okey. Maka hari ni pendek ya. Timbul soalan, mai soalan. Lagu mana Abdullah bin Umar boleh tengok Nabi buang air besar? Baik. Penjelasan dalam syarah kata, sebab masa ni Abdullah bin Umar ni siapa? Dia anak Sayyidina Umar. Kakak dia ialah isteri Nabi. Dan masa ini Abdullah bin Umar umur dia baru dalam 10-11 tahun. Masa hijrah di Madinah, umur Abdullah bin Umar baru 10 tahun. Maka kemungkinan kata ulama hadis ni berlaku mungkin dalam umur Abdullah bin Umar 11-12 tahun macam tu. Maka dia masih budak, maka dia main tengok ya. Dan hadis ni pula menunjukkan perbuatan Nabi tutup itu bila buang air di padang pasir yang lapang, yang jauh, tak ada orang tu. Adapun bila bertutup dalam bangunan, tak payahlah, sebab kalau kita buat lagu tu nanti jubah kita kena
lantai, dia bekas najis dan sebagainya, takut. Bolehlah kita angkat terus. Tapi kalau kita nak ambil pedoman hadis tu, kita boleh jangan sintin daripada luar, masuk dalam layak baru buka. Ni kita kadang-kadang nak kencing berak, kita tinggal di luar, tinggal di ruang tamu, lari pergi layak kencing. Budak-budak dulu tak apalah, lah dah 70 buat panggil lagu tu, tak manis sangat. Bukan di sini ni di Afrika. Baik, sambung nak, bukan sambung, nak tengok syarah apa lagi bincang. Okey, saya pakai kitab syarah Aun Ma'bud, syarah kepada kitab Sunan Abu Daud ni, dan juga beberapa syarah daripada asatizah Malaysia, Nusantara yang memang melazimi sungguh kitab ni, macam Maulana Asri, macam Ustaz Ustaz Wanji. Dia pun ni antara orang yang pergi mengaji sungguh Sunan Abu Daud ni sampai di Pakistan, sampai di Mesir. Bila mereka balik, mereka banyak menulis, banyak bersyarah. Jadi saya ambil manfaat daripada beberapa tulisan mereka dan karya mereka dan beberapa penulisan syarah kepada kitab ni. Saya compile semualah, saya jadikan nota saya untuk tuan-tuan. Dan tak ada dekat seluruh kuliah saya, tak ada yang ni saja. Sebab tu saya harap betul-betul biar kita main bagi ramai, kita dengar daripada awal. Tuan-tuan yang dengar daripada hari tu ni, kita sambung sampai tahap meninggal lah. Nanti ni ada bab-bab tentang jenazah dan sebagainya kan. Baik, sambung. Okey. Maka dalam hadis ni juga secara tak langsung apa kita dapat pengajaran? Buang air besar dalam keadaan apa? Duduk cangkung. Cangkung ialah posisi yang paling baik, sebab kita punya dubur kita tu berada pada kedudukan yang paling rendah sekali. Tetapi bila kita berak duduk, adakah dia menyelisihi sunnah? Tak, kalau kita sakit. Kadang-kadang kita tua-tua sakit lutut, kadang-kadang tak boleh dah nak cangkung, tak apalah, duduk. Bukan kata kalau kita duduk tu jadi kita berdosa, tak. Sakit tak apa. Dan bukan wajib cangkung tu, tidak. Tapi kalau cangkung lebih mendekati sunnah. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, dalam bab ini ialah dalam keadaan di mana di luar bangunan. Macam saya kata tadi lah, kalau dalam bilik tertutup tak apalah, nak buka bila pun. Baik. Okey, tuan-tuan tengok perbahasan ni tuan-tuan, daripada hadis yang pendek ni, depa bawa syarah ni sampai tahap mana? Apa hukum mandi telanjang? Telanjang bahasa utara apa? Telanjang kan? Bogel yang bahasa KL kan? Naked bahasa orang putih. Sopan apa kita tak bahas naked ya? Naked ni orang putih, kalau kita sebut naked, budak-budak muda faham motor naked ni dia tak bertelanjang lah. Saya sebut begitulah, fiqh ni tak boleh malu. Daripada hadis ni tuan-tuan boleh fikir lah, bagaimana ulama boleh nampak hukum mandi berak telanjang ni, macam mana hukum dia. Kita nak pergi yang tu malam ni, boleh cek seorang-seorang ni. Baik. Maka daripada hadis ini timbul perbahasan fiqh berkenaan dengan hukum mandi telanjang dalam bangunan yang tertutup. Mandi telanjang tengah-tengah ayat terjun, tengah-tengah Bukit Merah tu telah dah haram kan. Ni mandi seorang-seorang dalam bangunan ni. Tuan-tuan ingat kita punya perbincangan kita kena clear. Kuliah kita ni kuliah hadis fiqh, mana saya akan cakap berdasarkan fiqh. Kalau saya syarah berdasarkan tasawuf, dia lain pula. Saya bagi contoh. Semayang Jumaat. Tuan-tuan, saya lah bagi contoh, tuan-tuan bagi contoh saya. Hak buruk-buruk bagi saya tak apa. Balik kerja terlena. Sedang orang dah bang kedua dah. Baru kalau nak mandi siap-siap main masjid, sampai imam dah semayang rakaat kedua dah. Imam semayang rakaat kedua. Saya pun imam rokok, saya pun rokok, sempat baca dan sempat tumaninah, saya mangkit. Sama dengan imam sempat dapat tumaninah. Sampai bagi salam, imam bagi salam, saya kena naik berapa tuan? Naik berapa rakaat lagi? Satu kan? Betul tak? Baik, saya naik satu. Bermaksud kata ulama fiqh, naik satu bermaksud saya dapatlah Jumaat tu. Saya ganti balik lagi satu. Saya dapat satu, lepas bagi salam, saya naik lagi satu. Dapat dua, jadi saya dapat Jumaat. Baik. Tapi dalam itu perspektif fiqh, maka dia kata dapatlah Jumaat tu. Tapi kalau kita buka daripada perspektif tasawuf dan perspektif usuluddin yang lebih besar, sempurna tak Jumaat saya tu? Tak, pasal saya tak dengar khutbah. Tidak? Saya tak dengar khutbah. Sebab lohok 4 rakaat, bila Jumaat dua lagi ganti dengan khutbah.
sesempurna solat Jumaat itu dengan khutbah. Ada hadis yang lain, Nabi kata siapa sampai awal dapat pahala macam dapat binatang besar, lambat sikit macam dapat binatang kecil lagi, lambat sikit lagi macam dapat binatang kecil lagi, kan? Jadi kesempurnaan itu terletak pada dengar khutbah dan sembahyang 2 rakaat. Itu perspektif itu. Perspektif fiqh pula dia kata dapat 1 rakaat, ganti balik 1, maka dapatlah Jumaat. Ya. Tapi kalau saya main lambat lagi, saya sampai tu imam dah naik dah rakaat kedua, saya ikut boleh dah, boleh ikut. Tapi lepas bagi salam saya kena naik lagi berapa? Lagi 4. Pasal saya tak dapat Jumaat dah, sebab sekurang-kurangnya dapat 1 dengan imam. Tuan nampak tak? Bermaksud saya tak dapat Jumaat. Itu di sudut fiqh. Sama macam konteks ini. Saya nak jawab malam ini bila kata apa hukum mandi telanjang seorang-seorang dalam liya? Kita akan tengok hukum dia lagi. Bila kalau kita kata tak apa, bukan bermaksud tak apa, okey halal. Tak. Bila kita bahas di sudut tasawuf, di sudut penyucian hati, tak elok lah, tak beradab. Pasal ada malaikat dan sebagainya kan. Yang tu yang kita nak cerita tu, maksudnya kita tuan-tuan kena faham. Yang kita duk cerita ni malam ni dengan saya ni dimensi dia hadis fiqh. Fiqh hadis. Baik. Maka perbincangan berlaku Baik. Antara imam-imam yang mengatakan hukum bermandi telanjang di tempat-tempat yang terselamat daripada terlihat aurat ataupun bangunan yang tertutup ataupun kawasan terbuka, tapi ayat terjun tu seluruh bukit tu dia seorang yang mandi. Tapi dia mandi bukit tapi tak ada siapa naik dah bukit tu. Contoh lagu tu. Maksud tempat yang tertutup ataupun terselamat daripada pandangan orang. Baik. Ada imam yang mengatakan hukum dia harus. Siapa antaranya? Al-Imam Nawawi. Dan Imam Asy-Syaukani. Ni imam mazhab kita ni. Baik. Okey. Tapi tak adalah imam-imam kita ni bercakap kosong. Imam Nawawi, Imam Syaukani dan beberapa imam dalam mazhab kita dan mazhab-mazhab yang lain yang berpendapat mengatakan mandi tak pakai apa ni dalam keadaan seorang-seorang ni harus, kerana ada 2 hadis. Ada hadis yang lain lagi lah, tapi saya bawa keluar 2 hadis yang saya dapat kutip daripada syarah-syarah ni. Ada 2 hadis Bukhari Muslim. Hadis yang pertama tentang kisah Nabi Musa AS. Cerita sikit hadis ni hadis Bukhari. Hadis Nabi SAW cerita, Abu Hurairah riwayat. Cerita dia begini. Kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan. Kata Nabi SAW, Bani Israel itu yaghtasiluna uratan, mereka ni mandi telanjang. Nabi cerita kepada para sahabat. Abu Hurairah riwayat. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Dah lah mandi telanjang, mandi ramai-ramai. Mandi di terjun kolam besar-besar tu telanjang ramai-ramai. Apa punya tidak malu. Nabi cerita, wa kana Musa sallallahu alaihi wasallam yaghtasil wahdahu. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasil wahdahu. Tetapi Nabi Musa tak join depa. Nabi Musa mandi seorang-seorang asing. Yalah Nabi takkan Nabi terjun sekali telanjang dengan depa kan. Tuan-tuan faham? Bani Israel ni mandi telanjang ramai-ramai. Perangai dia bawah tu. Ni pun lagu tu tuan-tuan. Di dekat negara barat tu ada pantai yang tak boleh masuk melainkan kena kalau perempuan pakaian berbikini dia, kalau lelaki kena telanjang. Di Brazil ada satu pantai tu. Di Eropah, saya ingat bukan Eropah, di belah-belah negara-negara barat ni banyak pantai yang syarat nak masuk kena pakai bogey ataupun perempuan kena ada berbikini tu. Mampu. Baik. Bani Israel kata Nabi mandi telanjang, tetapi Nabi Musa mandi tak dengan mereka, mandi seorang-seorang asing. Baik. Faqalu wallah ma yamna'u Musa ay yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Depa kata demi Allah, hamba tahu tak pasal Musa tak mau mandi dengan kita. Ni pasal sama-sama depa ni. Hamba nak tahu tak pasal Nabi Musa tak mau mandi dengan kita. Pasal saya nak cerita Allahu Akbar. Ni bukan saya kata, depa ni kata. Salah lah kata-kata depa ni. Depa kata Nabi Musa punya kemaluan ada problem. Adar ni ada satu penyakit lah. Jadi dia kata ni Musa tu tak mau mandi dengan kita. Apa dia malu tu. Dia ada lah depa duk mengumpat Nabi sendiri ni. Allahu Akbar. Bani Israel ni. Maksudnya panggil mengumpat ni bukan kata orang Melayu saja, bukan membawang saja. Orang Israel lagi teruk pada tu, mengumpat orang ni.
Mereka siap mengumpat Nabi sendiri. Berkata Musa mandi asing seorang-seorang. Pasal dia bukan elok atau mana tu kita tahu lah. Mula kan. Aku kenal ni. Ya. Aku dengan Musa bukan orang lain. Mula cerita. Sedangkan benda tu bohong lah. Baik. Fazahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajar. Tak apalah, kemudian benda tu berlaku macam biasalah, berlalu hari-hari macam biasa, hari-hari harian macam biasa. Satu hari Nabi Musa pun mandi seorang-seorang macam biasa. Kata dalam hadis Nabi kata fawada'a thawbahu ala hajarin. Satu hari Nabi Musa pun mandi seorang-seorang macam biasa. Depa pun mandi ramai-ramai. Nabi Musa buka baju semua ni, sangkutlah baju atas batu. Ya. Fawada'a thawbahu ala hajar. Letak pakaian dia atas satu batu. Allah punya kuasa fafarra al-hajar bisaubihi. Batu tu farra, bergerak pi. Batu tu berjalan. Nabi Musa tak baju atas batu. Batu tu berjalan pi, lari. Tuan-tuan, ni hadis sahih Bukhari, ya. Batu tu berjalan pi bawa baju Nabi Musa pi. Dan apa jadi? Fa kharaja Musa fihi isrih yaqul thawbi ya hajar. Nabi Musa pun keluar daripada kolam tu, tempat mandi tu, ligat batu tu sambil menjerit, oi batu, baju aku. Tuan-tuan, jadi orang Bani Israel ni tengok kali, nampaklah Nabi Musa dalam keadaan yang itulah, ya. Baru dia nampak sekujur tubuh Nabi Musa perfect, tak seperti mana yang mereka duk umpat selama ni tu. Dia beritahu korang kat sana, korang kat sini tu perfect, bagus daripada mereka lagi. Hatta nazarat Banu Israel ila Musa, sampai Bani Israel tengok Nabi Musa, weh, six pack bahan dia, weh kemai, baru jadi malu. Para Nabi jangan main tuan-tuan. Nabi kita SAW perut tak pernah tinggi pada dada, jangan main. Begini Nabi SAW fit, Nabi kita fit, perut tak pernah tinggi pada dada. Kita ni dada nak tinggi pada perut ni jauh sekali. Saya kurus dah, ni tu pun perut tinggi pada dada kok, ya. Allah, tapi Nabi kita fit, flat perut ni, dada tinggi pada perut. Para Nabi je jaga makanan dan sebagainya kan. Nabi Musa pula memang fit. Nabi Musa tuan-tuan, dia tampak malaikat maut. Tapi malaikat maut jumpa Allah, kata aku tak mau tarik dah nyawa dia, hantar aku kepada orang yang tak mau mati. Malaikat maut kata kepada Allah kan, Allah kenapa hantar saya kepada orang yang tak mau mati? Bukan Nabi Musa tak mau mati, cuma Nabi Musa Bani Israel tak berjaya lagi masuk Baitul Maqdis. Itu harapan Nabi Musa. Sebab tu bila malaikat maut main nak cabut nyawa dia rasa macam sikit marah. Tapi bukan dia tak mau mati. Allah hantar malaikat maut main pula beritahu kat Nabi Musa, kalau hang tak mau mati lagi tak apa, hang letak tangan hang belakang punggung binatang kan. Angkat balik, berapa banyak bulu dia lekat dekat tangan hang tu, satu bulu Allah bagi setahun. Maka Nabi Musa kata, okey, lepas cukup kata 5 helai bulu, 5 tahun. Lepas tu hang mati ya. Kan? Malaikat maut turun dengan sakit pipi kau tahu. Tampak aku pergi jaga hang. Musa tak apa, Nabi Musa kata kalau jatuh cabutlah nyawa aku. Bahasa apa? Mati ni kita tak boleh lari pada dia. Mati ni bukan dia main kat kita pergi kat dia. Bukan mati itu bergerak main kat kita bergerak pergi kat mati. Kalau Allah takdirkan kita mati dalam laut, kita akan pergi laut hari tersebut, masa tersebut, dan kita akan mati dalam laut. Kalau Allah kata kita mati dekat angkasa, kita pun tak boleh terfikir macam mana aku nak mati di angkasa. Allah akan buat sampai satu hari kita naik kapal terbang pergi umrah, atas kapal terbang kita meletup. Allah Ta'ala alam, Allah boleh buat. Tapi kita doa lah agar semua kita ni, saya minta malam ni saya tuan-tuan, mudah-mudahan kita mati di Madinah, biar jasad kita dikandung oleh tanah Madinah. Mudah-mudahan, amin. Baik. Tapi mati kat Madinah, jasad kita jauh dengan adik-beradik, tak apa doa sampai biar jasad kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqalu wallah ma bi Musa min ba'si. Maka dia berkata, ya Allah, demi Allah, Nabi Musa okey lah, elok lah badan dia, tak seperti mana yang dia duk kata. Baru dia beritahu, wa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari darba. Nabi Musa pun dapat tangkap batu tu, dia ambil baju dia retuk batu tu sedah.
Batu pun kena dengan Nabi Musa, jangan main. Jadi satu hadis. Hadis yang kedua, hadis Nabi Ayub. Dan dalam Sahih Muslim. Hadis Nabi Ayub dalam Sahih Bukhari. Hadis Nabi Ayub, Abu Hurairah juga riwayat daripada Nabi SAW. Nabi sendiri cerita, hadis marfu'. Nabi SAW cerita, baina Ayub yaghtasilu uryanan. Nabi kata Nabi Ayub satu ketika dia mandi dalam keadaan uryanan, dia tak berpakaian. Faqarra alaihi jarad min az-zahab. Masa Nabi Ayub duk mandi tu, dia letak baju dia dekat sebelah, tak ada pakaian. Uryanan ni tak pakai apa lah. Tiba-tiba ada satu belalang min az-zahab. Belalang ni belalang mah hingga belakang masa Nabi Ayub duk mandi ni. Maka Nabi Ayub kalih ambil belalang tu, buh dalam poket baju dia yang kat batu tu. Faja'ala Ayub yaghtasi fi thawbihi. Ambil belalang tu, buh dalam poket baju dia. Fanadahu rabbuhu, maka Allah firman kepada dia, ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Ayub, adakah tak cukup lagi? Ni Nabi Ayub sebelum sakit dulu ni. Adakah tak cukup aku bagi ke hang selama ni? Macam-macam anugerah, kekayaan, nikmat aku bagi kepada hang selama ni. Mai lalu belalang sekok pun ambil simpan dalam paket no. Tak cukup aku bagi sebanyak ini selama ini. Ayat surah Allah seru Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Bala wa izzatik walakin la ghinabi an barakatik. Kata Nabi Ayub, betul ya Allah, memang Allah bagi cukup dah, tetapi aku nak ambil keberkatan daripada Allah. Nak menggunakan nikmat daripada Allah. Itu alasan Imam Malik juga. Imam Malik tuan-tuan, dia kaya. Imam Malik lahir 93 Hijrah, meninggal 169. Imam Malik kaya, dan dia baju-baju dia sama macam Imam Abu Hanifah, berkaya. Dan baju-baju Imam Malik mahal, jenama-jenama mahal, mewah-mewah. Maka orang tanya Imam Malik, imam apa, ustaz apa ni kan, kaya baju mahal-mahal. Maka dia kata, bukan kerana aku memburu dunia, tetapi apa salahnya aku menikmati anugerah Allah kepada aku. Allah bagi kelebihan sedikit keuangan, aku nak menikmati itu, tanda syukur kepada Allah, aku beli. Pakai dalam keadaan pakailah baju mahal itu, main masjid, zuhudlah tu. Kita beli kereta 400,000, tapi 5 waktu semayang azan, 5 waktu kita naik kereta 400,000 tu main parking semayang. Dengan orang beli motor Honda petak lama tu, sekali start sekali go tu, dengar azan lagu mana pun dia 2 kali basuh motor tu, tak main masjid. Siapa lagi zuhud? Jadi kita tak faham konsep zuhud tu. Maka Imam Malik juga begitu. Imam Malik juga begitu. Jadi Nabi Ayub kata begitulah, bukan tak bersyukur, tetapi bila datang daripada Allah, keberkatan tu ada. Maka pun nak benda tu. Baik. Kita boleh minta kepada Allah. Abu Qatadah satu ketika dia perang. Bila dia perang tu, dia pada zaman Nabi lah, mata dia ni kena panah kata bukan tikaman, yang rosak lah, biji mata dia ni rosak. Dia nak kahwin lah masa tu. Maka dia jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah tolong doakan, ubati mata dia sebelah ni masa nak kahwin. Maka Nabi kata kepada dia, kalau hang sabar dengan mata ni dalam keadaan begitu, syurga untuk hang. Nabi kata kat dia. Tuan-tuan, dia kata apa? Ya Rasulullah, syurga pun saya nak, sembuh pun saya nak. Nabi senyum, Nabi kata hang pandai. Maka dia dapat dua-dua, syurga pun dia dapat, mata pun elok. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya Allah ghaniyun hamid, Allah kaya dan terpuji. Allah tak perlu tarik apa-apa daripada kita untuk bagi yang baru, tak perlu. Kita tak perlu doa, ya Allah bagilah aku sakit ya Allah agar aku masuk syurga, tak payah. Tapi kalau Allah bagi juga sakit, tak apa, itu hak Allah, kita terima. Tapi kita tak perlu sampai teruk tu. Pernah satu ketika seorang lelaki ni dia sakit teruk, sahabat, tapi tak tahu nama. Rajulun minal fil Madinah, seorang lelaki di Madinah, dia sakit teruk.
Lama sakit dah sampai orang panggil Nabi pergi melawat. Nabi pergi ziarah tengok keadaan dia sampai tengah tulang dengan kulit dia. Sakit teruk ni. Nabi tanya dia, hang ni ada minta apa-apa kot? Ha? Dia kata, ada ya Rasulullah, saya minta kepada Allah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ha? Biar saya sakit apa untuk saya dapat kedudukan tu. Sakit sungguh. Ya. Dengan sakit itu Allah bagi pahala betul. Tuan-tuan, memang bila kita sakit, hatta tertusuk juri halui pun dapat pahala. Bukan kita sakit, penat pergi kerja, penat pun dapat pahala. Ya? Allah bagi pahala. Tapi kalau Allah tak mau bagi sakit, Allah nak bagi juga pahala, itu hak Allah. Dia tak? Maka Nabi kata, kenapa hang sempitkan rahmat Allah yang luas? Minta ke Allah sihat, minta ke Allah darjat yang tinggi. Allah bukan lagu kerajaan. Kerajaan kalau kami bagi yang ni, kami kena tarik yang ni. Golongan tu minta pencen lebih, boleh, tapi hak ini aku kena tarik lah pasal bajet tak cukup tahun ni. Allah bukan begitu. Kerajaan Allah kaya, tak pernah berkurang. Maka minta sebanyak-banyaknya. Allah suka kita minta. Kata Nabi, innallaha hayyun karimun. Dan Allah itu malu dan mulia. Yastahi, Allah malu iza rajulan rafa'a yadihi ilaihi. Bila mana seorang hambanya itu angkat tangan doa kepadanya, ya raddu sifra. Bila mana kalau dia, Allah malu kalau seseorang manusia itu angkat tangan doa, kemudian Allah biarkan dia turunkan tangan dia dalam keadaan sifar. Allah tak bagi apa-apa. Allah malu. Nabi kata, Allah pasti bagi. Minta, ya Allah, bagilah, bagi. Allah pasti bagi. Azan. Tuan-tuan, minta banyak-banyak pada Allah. Allah pasti bagi. Allah kaya. Kita minta. Allah suka kita minta. Kalau manusia, kalau makhluk, lagi kita minta, bolehlah bagi sekali dua. Minta kerap sangat, dia pun meluat. Tapi Allah, lagi kita minta, lagi Allah suka. Minta banyak-banyak. Antara tempat yang Allah suka kita minta, Nabi sebut tadi selepas azan. Nabi kata antara ad-du'a la yurad, doa yang tak ditolak, antaranya ialah ba'dan nida, selepas azan, dan juga tahtal matar, bawah hujan. Pasal rahmat Allah turun pada masa tu. Kemudian apa lagi kata Nabi? Fi dubri salati maktubah, pada setiap penghujung solat 5 waktu. Pada setiap penghujung solat 5 waktu itu doa tak ditolak. Ada ulama kata hujung tu maknanya sujud terakhir. Ada ulama kata hujung tu maknanya sebelum bagi salam. Tak apalah, ambil dua-dua, tak apa. Cuma kita sembahyang berimam, kalau imam kita bangkit dah duduk tahiyat, kita jangan lama-lama, tak boleh, kita kena ikut imam, itu keutamaan. Bila sembahyang seorang tak apa. Bolehlah doa tapi jangan lama sangat dan jangan sampai terlepas rukun dengan imam. Baik. Kemudian apa lagi kata Nabi? Aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru bid-du'a. Kata Nabi, keadaan di mana seseorang manusia itu paling dekat, aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih, kedudukan di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya, wa huwa fi sajid, iaitu dalam keadaan dia sedang bersujud. Fa'aksiru bid-du'a, dan kata Nabi masa tu banyak-banyakkanlah doa. Every single times kita sujud, doa pada Allah banyak-banyak, minta pada Allah dengan penuh keyakinan, pengharapan, wallahi Allah pasti bagi. Cuma persoalan dia masa akan menentukan bila. Kesesuaian ikut kita, bukan ikut bajet Allah. Tak, itu manusia. Tapi Allah kaya, tak perlu bajet-bajet. Cuma Allah bagi ikut masa itu kita bila. Katalah kita minta kepada Allah kaya, umur kita 28, kita minta kaya, Allah tak bagi kaya lagi. Pasal kalau Allah bagi kaya sekarang umur 28, kita hura, kita pergi Bukit Bintang, kita pergi Thailand, kita pergi Makata, kita lagi jauh daripada Allah. Maka Allah bagi juga kaya. Allah bagi umur 58. Masa tu umur kita kaya, maka kita ada duit banyak, kita pun ada anak cucu, kita manfaatkan kepada anak cucu, duit yang banyak kita wakaf dan sebagainya. Allah lebih tahu kita berbanding kita sendiri. Jadi minta banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis lagi.
Isyak dah boleh ke? Tapi perbahasan dia panjang juga ni. Tak apalah. Berdasarkan hadis tadi, dua tadi tu, Imam Asy-Syaukani sebut dalam Nailul Awtar, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam qassa qissatain lam yata'aqqab syai'a, kata Imam Syaukani. Nabi SAW cerita kat kita dua kisah ni, lam yata'aqqab, dan Nabi tak komen pun kisah ni. Ini bermaksud syar'u man qablana syar'u lana. Syarak pada zaman itu adalah sama macam kita. Bermaksud kalaulah mandi telanjang seorang-seorang tu tak boleh, masa Nabi cerita kat kita, mesti Nabi kata, tapi yang tu dulu lah tak boleh tau. Mesti Nabi kata macam tu. Bukan saya kata, Imam Syaukani kata. Rasulullah SAW qassa qassatain lana lam yata'aqqab syai'a. Nabi cerita kat kita dua kisah ni dan Nabi tak abang apa pun. Nabi tak selit pun. Nabi tak kata pun. Tak, yang tu Nabi Musa seorang lah. Hampa jangan buat lagu tu. Tak. Jadi itu menunjukkan mandi seorang-seorang dalam liang tu tutup boleh, tak pakai apa. Tapi sekali lagi saya beritahu kat tuan-tuan, yang ni persoalannya fiqh. Di sudut hukum haruslah. Tapi kalau kita bincang di sudut adab, di sudut tasawuf, di sudut hati kita ni, tak maneh kot. Walaupun seorang-seorang kan pakailah kain basah. Kadang-kadang kita pergi rumah orang ni, tengok kain basah tak ada dalam leyak ni, ni mandi lagu mana. Kalau mandi musafir tak apalah kan, tak tahulah. Tapi orang dulu mandi seorang-seorang mandi pergantung kain juga, mesti kain basah kan, segan. Saya ingat lo yang tu banyak orang tak buat dah. Memanglah kita di sudut fiqh tak apa, tapi di sudut adab. Dan tuan-tuan sebenarnya ni, tuan-tuan setuju tak dengan saya? Bila dalam banyak keadaan kita sering menutup aurat, walaupun dalam keadaan seorang-seorang, dia lebih menjaga hati kita, dalam perasaan tak? Betul? Ya? Kita nak salin baju seorang-seorang dalam bilik, tak ada siapa pun kita tutup. Tak nak buka kain, nak buka seluar, kita pakai kain dulu, tak ada siapa tengok. Tapi kita malu sendiri ni. Benda tu tuan-tuan, dia jaga kita. Betul tak? Dia jaga kita jadi beradab lebih di luar amal lagu tu. Itu dia memberi bekas kepada hati. Walaupun seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang tak ada siapa tengok, tapi bila kita tutup, tak tahulah, saya peribadi serta tak elok, tapi bila kita tutup, kita jaga seorang-seorang pun kita jaga, kita rasa benda tu sampai keluar, kita rasa kita terdidik nak beradab ni gitu. Bila jadi gitu, no? Tapi seeloknya kita begitulah. Baginda Nabi SAW juga begitu, no? Sebab tu Nabi, bila Nabi buang air dalam hadis tadi ni, seorang-seorang jauh di tengah-tengah padang pasir, jauh seorang-seorang tak ada siapa tengok, itu pun Nabi tutup sampai ke bawah. Abdullah bin Umar tengok tu kes lain, dia budak. Dulu mungkin zaman budak-budak, mungkin dia cedah api, ikut pergi merata codong api kan, dia nampak kan. Beradab. Baik, ada hadis seterusnya, tapi bab seterusnya saya duk fikir lagu mana nak cerita, tak mau, saya takut tergantung. Tak apa, kita baca matan dulu. Saya ingat saya tak mau berhenti sampai pukul 9, nanti jadi lambat, no? Saya baca matan sikit dulu, lepas tu kita sambung bulan depan lah. Tak apa tuan-tuan. Kau tuan-tuan marah kat saya berhenti awal sangat. Kau tuan-tuan seronok. Apa satu? Takkan abang seronok, no? Ni dia suruh berhenti ni. Berhenti ni, no? Sebab saya baca sikit matan, bagi cliffhanger orang kata. Boleh baik? Boleh, no? Kau macam mana? Boleh, no? Bukan apa saja tak mau berhenti pukul 9, nanti lambat sangat pula, no? Baik. Tak apa kan tuan-tuan? Tuan-tuan kata tak boleh, tuan-tuan bagi tahu lah. Orang-orang saya tahu, setengah surau dia kata, Ustaz, habis bang Isyak duk Ustaz, berhenti lah, pasal orang pekat kerja-kerja belakang. Tak apa, saya berhenti awal. Ada setengah orang kata, Ustaz pukul 9 nak balik dah agak-agak, dia kata berhentilah pukul 10.30. Tak apa, 10.30 tuan-tuan tunggu lah, saya nak balik kan. Baik. Hadis seterusnya hadis nombor 15, tapi yang ni saya baca saja, bulan depan kita cerita nah. Kita masuk bab yang baru bulan depan, insya-Allah panjang umur mudah-mudahan semua. Bab nombor 7, bab karahiyatu, babu karahiyati. Ini idhafah. Babu karahiyatil kalami indal hajah. Bab di mana makruhnya bercakap-cakap ketika buang air. Yang ni pun banyak orang putih buat tandas berdiri tu sebelah-sebelah mangkuk tu, sambil kencing sembang dengan member sebelah. Makruh.
Makruh ni bermakna bukan makruh saja. Tak. Makruh ni condong pada haram dah. Harus macam ni. Tuan faham? Harus duduk tengah-tengah. Al-aslu asya' ibahah. Asal setiap satu harus duduk tengah-tengah. Wajib bawah sekali dah. Dia dah betul. Sunat dia condong tentu nak pergi ke wajib dah. Makruh kat sini, haram kat sini. Maknanya makruh ni nak jatuh pergi haram dah. Makruh ni jangan dia buat main kata makruh saja dah. Tak ada lah sampai haram, tapi bila kita tinggal dapat pahala. Buat berdosa tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Baik. Ada hadis ni pendek daripada Ubaidillah bin Umar. Nanti saya cerita seorang-seorang ni. Menarik juga. Ibn Mahdi, Ikrimah, Yahya bin Abi Kathir, semua ni nama-nama besar. Yang mana daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia dengar Nabi kata, la yakhruju rajulan yadriban gha'it kashifain 'inda al-'auratuhuma yatahaddithan. Yang Nabi kata tidaklah dua orang lelaki itu bila mana depa masuk, bila ingat dua orang tak pakai apa, bukan tak pakai apa, dua orang terbuka aurat sambil duk mandi dua orang, ataupun buang air dua orang tayang aurat sambil duk bersembang. Nabi tak bagi. Allah marah. Fa inna Allah azza wa jal yamqut ala zalik. Allah murka dengan benda tu, Nabi kata. Jadi bulan depan ni kita semua sihat berkat mai semua. Kita nak cerita pada hadis ni, kita nak terbit hukum apa? Apa hukum aurat laki sama laki? Yang ni banyak kita terlepas ni. Duk main bola kadang-kadang malam-malam kan. Banyak kita terlepas. Aurat laki dengan laki, jangan cerita laki dengan perempuan lah, laki dengan laki. Tu tak apa lagi. Aurat perempuan dengan perempuan. Pasal ni hadis, daripada hadis ni. Ni lagi penting. Aurat perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam. Ni ramai kita duk gunting rambut kedai perempuan bukan Islam, ni apa cerita? Bulan depan kita nak tahu yang tu, perbincangan ulama. Sebab dia akan jadi perbincangan apa? Lah ni anak-anak kita duk universiti, duk asrama tu kadang-kadang dia kena share dorm dengan roommate dia yang bukan Islam, perempuan dengan perempuan. Ada kaul kata aurat perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam sama macam aurat perempuan dengan lelaki. Apa nak jadi kalau dia duduk satu bilik dengan roommate dia yang perempuan tapi bukan Islam? Adakah dia siang malam pagi petang kena pakai tudung? Dan mai mana fatwa yang kata aurat perempuan sama dengan aurat perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam sama macam aurat perempuan dengan lelaki? Semua tu insya-Allah bulan depan kita doa, kita semua sihat boleh mai, kita nak cerita yang tu. Boleh tuan-tuan daripada hadis ni. Jadi minta maaf lah malam ni 45 minit kita dapat satu hadis saja. Tapi tak apalah, mudah-mudahan kita dapat pengajaran. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.